adalah bagus. Lelaki perempuan semua mahu jadi pemimpin. Mereka bagus ya. Tapi bila naik remaja 15 tahun ke atas, yang perempuan ini kemahuannya menjadi pemimpin 39% turun. Berbeda. Apa faktornya? Faktornya kerana confidence sosial itu kurang. Ya? Ini berkait dengan masalah cyber juga. Di zaman ini masalah cyber sangat tinggi. Cyber bullying, cyber aggression. Jadi itu menjadi pet topik saya. Saya bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia. Adakan kita tengok digital wellness ya. Kita nak prevent, macam mana nak kawal supaya anak-anak ni tidak takut. Jadi dia takutkan bila dia nak jadi pemimpin, bila dia keluarkan diri dia nak jadi pemimpin, didapati orang tulis di media sosial, kamu ingat kamu siapa lah, muka tak ada. Hina di situ dia turun. Ataupun bila dia alah badan kamu begini diajuk-ajuk, dia buat perempuan remaja begitu dia dah tidak mahu. Bila terkena dia dah tidak mahu ya. 39%. Akibatnya itu sebabnya di Malaysia sendiri kita tengok agak sukar bila kita nak buat program kepimpinan. Ada saja kekangannya. Saya rasa susah lah, mungkin bukan saya lah, saya tak berani lah, nanti orang kata apalah kalau boleh pun bila kita tanya, ni pengalaman betul masa kita buat program kepimpinan ni, bila kita dah pilih mereka, macam mana saya pilih mentor dulu. Saya berhubung dulu dengan mentor-mentor. Saya tidak ambil profesor saja sebagai mentor. Saya selidik dulu kekuatan dia sebagai pemimpin. Kadang-kadang dia mungkin doktor saja ataupun profesor madya saja. Tapi tegas, ada ciri-ciri kepimpinan ikut scoring kita yang antarabangsa ya. Dan dia mahu menjadi mentor. Bila saya berikan peluang mentor ini memilih mentee dia untuk program pertama tahun lepas, saya minta dia pilih seorang atau dua orang mentee ya. Dan saya dapati daripada 20 mentor yang saya pilih itu 5 orang tak mahu jadi mentor. Apa sebabnya? Pertama, tak ada masa. Jadi lihat pemimpin wanita itu sendiri bukan semua, walaupun di dalam kedudukan dunia, mahu membantu pembangunan kepimpinan wanita. Jadi dia tak mahu. Dia kata no, I got no time ya? Yang kedua, mentee itu sendiri. Bila dah dipilih oleh mentor rasa dia bagus, pertama sekali dia cakap kena bayar. Saya tak boleh bagi percuma program ni. Kalau percuma nanti dia tak serius ya. Jadi kita bagi murah saja RM300 begitu untuk 10 modul ya, 10 modul program kepimpinan dengan mentor khas ya. Jadi di pihak mentee pun ada kekangan, mereka tidak, ada yang tak mahu. Jadi akhirnya kita ada 18 mentee dengan 15 mentor ya. Kemudian kita bagi susunan topik dan sebagainya. Saya dapati mentee yang tidak boleh meneruskan program ada kekangan, terlupalah, tak boleh, tak tahu dan sebagainya. Adakah mereka ni tak layak jadi pemimpin? Saya rasa tidak. Kita boleh bagi dia peluang sekali. Kekangan dia tu mungkin kerana dia belum pernah melalui program kepimpinan yang agak padat ya. Dan cara kita menyampaikan program kepimpinan itu, pertama kita ada 10 modul. Saya buatkan asynchronous video ya. Asynchronous learning material. Dia dibaca, dia tengok teorinya, kemudian dia pergi kepada mentor, dia akan tanya mentor dia. Mentor ni dalam bidang yang sama. Untuk program tahun pertama, mentor ni dalam bidang yang sama. Jadi dia ada dua kebaikan. Dia boleh menjadi expert dalam bidang yang diambil, dan dia juga boleh jadi expert dalam kepimpinan ya? Dia akan bertemu dengan mentor dia, dan mentor dia akan menceritakan teori ini benar atau tidak. Adakah teori ini benar dalam mencapai kejayaan oleh mentor. Okay? Kemudian kita adakan assessment untuk mentee, dan kita berikan pemarkahan ya? Untuk mentor pula, kalau nak jadi mentor free begitu semua tak mau mengambil masa. Kita ada mentoring for mentor. Mentoring for mentor sangat penting ya?
Jadi saya dapat mentor-mentor ni pun yang sebelum ni tidak ada teori di dalam bahagiannya, dia seronok menjadi mentor program saya ni kerana baru dia tahu, oh ya sebenarnya ada teori di belakangnya. Sebelum ni tak tahu kan, tak tahu gaya kepimpinan begini yang saya gunakan. Saya tidak tahu saya kena faham megatrend, tapi sebenarnya saya sudah tahu megatrend yang terlibat ya. Ada sesi khas mentoring dan mentor dengan orang yang lebih tinggi. Contohnya salah seorang mentor yang mentorkan kita, mentor ini ialah Tan Sri Sharifah. Jadi kita ada tajuk-tajuk special untuk mentoring dan mentor, iaitu how to manage conflict. Jadi kita diberi orang yang berpengalaman, yang selalu diberi konflik, dia sendiri beritahu begini caranya, ini teori di behindnya, ini praktikalnya ya, begitu. Jadi alhamdulillah bila kita akhirnya dan lulus itu 15 mentee lulus, dan kesemua mentor berasa yakin untuk cycle kedua tahun ini. InsyaAllah bulan ini ya. Dan untuk tahun ini kita buka. Jadi seperti yang saya cakap tadi, pusat kepimpinan ini diberi geran yang besar pada tahun 2012 oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Wang itu tidak dihabiskan, kita pusing ya, dalam sistem universiti dia letak sebagai endowment dan kita hanya gunakan profit saja ya. Jadi kita akan renew kita untuk MOA itu, agreement itu telah tamat 2019, tapi alhamdulillah tahun ini telah dibarukan ya. Actually besok kita ada sesi menandatangan. Jadi program kepimpinan yang kedua tahun ini akan dibuka juga untuk para pemimpin dari Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi kalau kita dah ada sukses, kita di dalam, kita bolehlah nak offer orang luar kan. Ya. Jadi itu cara saya, semua orang pun begitu kan. Kita buat dulu dalam kelompok kita, berjaya. Kalau tak berjaya, kita troubleshoot dulu, dah ambil benchmark di mana-mana, dan kemudian baru kita buka ya. Jadi kita sudah ada pemimpin universiti lain yang berminat untuk masuk turut serta, pemimpin daripada jabatan kerajaan lain dan juga daripada kementerian ya. Itulah saya rasa bahagian kepimpinan wanita ni, kalaupun universiti itu tidak memberi sokongan dari cara peraturan yang dulu sudah ada, sekarang tak ada ya. Kalau ada institusi di dalam universiti itu yang memudahkan pengembangan ilmu kepimpinan wanita, buat apa yang boleh dibuat dahulu ya. Saya pun tidak ada, saya beritahu MOA dengan Kementerian Wanita itu tamat 2019. Saya jadi pengarahnya 2020, tak ada wang. Tak ada wang ya. Tiba-tiba tak ada wang, semuanya frozen ya. Jadi kita buat apa yang boleh dibuat. Contohnya, di universiti tidak ada bajet untuk pusat kepimpinan, tetapi kita dibenarkan guna internet dan webinar menggunakan platform universiti. Jadi kita adakan webinar kepimpinan. Itu enggak ada belajar. Ya. Jadi saya sebagai pengarah, mula-mula sekali saya ambil staff saya itu, interview seorang-seorang. Oh, yang ini tidak ada seorang tahu buat poster, tidak ada seorang tahu buat infografik, tidak ada seorang yang boleh bantu tentang internet. Saya sendiri pakai bedah kanak-kanak, saya tahu macam mana buat itu kerana saya pergi khusus sendiri ya. Jadi saya keluarkan wang sendiri, hantar staff saya untuk kemahiran begini. Ini namanya investment. Saya buat pada tahun 2020, sekarang saya sudah relax. Sebab apa-apa pun program yang saya nak buat, staff saya boleh buat infografiknya sendiri, boleh buat posternya sendiri, boleh pengurusan webinarnya sendiri. Jadi daripada tahun lepas, setiap hari Jumaat bulan terakhir, setiap bulan hari Jumaat terakhir setiap bulan, kita adakan webinar kepimpinan. Setengah jam saja. Tidak mau teori. Kita panggil tokoh-tokoh wanita di dalam negara ini, ramai dari orang Melayunya, orang Cinanya, Indianya, bangsa lainnya. Kita kena diversity ya. Pelbagai agama, backgroundnya, bukan perubatan saja, bukan sosial saja, bukan Islam saja ya. Kita bagikan tema,
tentang kepimpinan dan kita keluarkan soalan. Dalam 30 minit itu pakar itu tokoh itu akan memberitahu kita. Contohnya yang terbaru ni, macam mana dia menghadapi konflik, macam mana dia meneruskan motivasi diri dia walaupun ada tekanan. Untuk aku ngekam. Jadi kalau kita pun tidak ada bajet, tidak bermakna faktor atau ilmu kepimpinan tidak boleh dikongsi. Dan pusat itu mesti ada jaringan ya. Jadi pertama sekali mesti ada jaringan dengan Persatuan Wanita Negara Kebangsaan yang tersohor. Ya, pilih di dalam negara itu mana pertubuhan wanita yang tersohor. Adakan MOU dengan mereka, adakan MOU dengan Persatuan Wanita tersohor antarabangsa. Jadi apapun permasalahan kita boleh rujuk kepada mereka. Itu cara saya lah. Jadi saya tidak boleh buat sendirian ya. Dr. Limit tahu saya ada ramai fellow rantikan. Kerana bahagian kesihatan kanak-kanak wanita saya okey. Tapi dalam bidang kepimpinan, kalau kita tengok United Nations critical area of concern ada 13 ya. Contohnya women and environment, women and harassment, women in adversity ya. Saya boleh kongsikan itu kalau ada yang. Jadi kita punya orang yang menasihati kita perlu dari pelbagai bidang. Itu yang kepentingan kita lantik fellow utama. Kerana tidak ada guna kalau orang tanya saya pusat kepimpinan ada tak expert dalam ni, saya tak tahu. Ya? Pertama sekali tugas saya bila saya masuk jadi pengarah ialah saya adakan buku tokoh Akademi Wanita UKM. Kerana saya sendiri tidak tahu dan saya terkejutnya 168 tokoh Akademi Wanita UKM. Buku itu agak kontroversi kerana ada yang katakan kenapa nak ada buku ini? Kenapa? Sebenarnya sepatutnya bukan begitu penerimaannya. Sebabnya bila saya ke kementerian, bila saya berjumpa mana-mana embassy, selalunya kita siapa yang tokoh dalam bidang ini? Tak tahulah, Google. Di Malaysia, kalau dibuka Wikipedia, 200 wanita pertama dalam Wikipedia itu backgroundnya artis. Ya. Jadi menjadi kewajipan saya bila saya pergi ke mana-mana, saya ada buku untuk rujukan. Jadi saya buat buku itu kerana kalau nak tahu siapa tokoh wanita dalam bidang hadis, Jawiyah ya. Wanita ya, untuk tahu tentang astrofizik juga wanita, Profesor Datuk Mazlan ya. Sains perbatannya tentu saya juga dalam buku itu kerana saya ini saya pindah ke UKM ni kerana kepakaran saya itu pembedahan lubang kunci kanak-kanak dan bayi ya. Saya develop servis itu di UKM ya. Jadi contohnya dari 168 saya pun tak kenal mereka, tapi saya menjadi bangga bila ada orang menanya siapa ya? Mungkin ada nama lelaki kan? Tak apalah. Tapi di pihak UKM saya boleh buka itu, tunjuk apa-apa sajalah daripada semua fakulti dan institut di UKM ya. Dan bukannya saya masukkan sekolah, tak ada kriteria. Saya hantar kepada pengarahnya, saya hantar kepada dekannya ya. Isi kriteria ni dan kita baru boleh masukkan dalam mesti ada buku rujukan untuk digunakan. Dan dalam 3 tahun ini Pusat Kepimpinan Wanita telah menghasilkan buku-buku untuk highlight masalah wanita dan cara penyelesaian. Pusat Kepimpinan Wanita tidak boleh bagi tahu isu tak ada jawapan. Saya tak terima. Kalau sesiapa datang ke saya nak highlight isu saja, saya suka dengar. Tapi saya nak dia lebih sikit. Apa cadangan penyelesaian?
Sebab kalau kita berjumpa dengan orang atasan, kita tidak berminat, kita tidak boleh jumpa kan, kita lebih mudah, kita memudahkan kalau ada masalah wanita. Contohnya saya bagi contoh, gantung tidak bertali, ya, gantung tak bertali itu perkara common di Malaysia. Orang tak suka nak cakap, tapi ada sekumpulan penyelidik di UKM yang telah menjalankan kajian, memberi penyelesaian, ya, diberikan geran oleh pusat kepimpinan. Dah ada 14 penyelidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ya. Kita bukukan, kita beri kepada Kementerian Wanita. Jadi rujukan. Dan dibukukan dalam terminologi dan bahasa yang boleh difahami oleh bukan akademik. Kadang-kadang kita di universiti ni taruh penulisan kita agak tinggi, ya, untuk jurnal, tidak sesuai untuk kertas polisi dan dasar, ya. Itulah kalau saya boleh kongsikan. Kalau boleh diwujudkan itu lebih bagus. Baik,